kita kena bagi makan mengikut hari yang ditinggalkan berdasarkan kadar secupak, mengikut makanan asasi tempatan dengan kita bersedekah kepada fakir miskin. Nak bagi harta tu kepada fakir miskin, jangan bagi dekat orang kaya, tak boleh. Sebagai nak melepaskan diri kita, nak membebaskan diri kita daripada sesuatu yang kita buat tu, kita kena bagi dekat orang miskin harta kita. Mengikut berdasarkan jumlah hari yang kita tinggalkan, kadar secupak mengikut makanan asasi tempatan. Kena tahulah, contohnya kalau kat Kelantan, satu cupak bersamaan dengan berapa ringgit. Ya tahu boleh search. Contoh kalau saya tahulah, kalau kat Kelantan secupak beras tu awak kena bagi RM RM1.75 tak silap saya. Kalau kat KL, Selangor, RM4 satu cupak tu awak kena bagi. Betul. Ada juga saya tengok dalam laman web dia RM3 lebih lah, tapi dia untuk sebagai berjaga-jaga dia cukupkan RM4. Ya. Maknanya RM4. Maknanya contoh RM4. Awak tinggal satu hari, awak kena bayar kalau kat Kelantan RM1.75. Kalau 11 hari awak tinggal puasa tu, awak kena darat lah RM1.75 darat dengan 11 hari. Berapa cupak beras awak kena bagi dekat fakir miskin. Jelas? Jelas. Okey, boleh masuk kafarah Ustaz? Okey, masuk. Boleh, okey. Kafarah as-saum. Lughatan dari segi bahasa dia ma'khuzatun minal kufri aisitri tughatti dzambi wa tasturuhu. Okey, maksud dia kafru ni ialah tutup. Tutup. Nak tutup apa tu? Okey, kita tengok syarak dia. Ma yastaghfiru bihi al-athimu min sadaqatin aw sawmi aw nahwi dzalik. Sesuatu perbuatan yang menyebabkan diampunkan dosa pelakunya seperti memberi sedekah, berpuasa atau seumpamanya. Kita kena buat benda tu untuk kita meraih ataupun mendapat keampunan daripada Allah. Seolah-olah menebuskanlah kan, menebus ma yastaghfiru ni mana dia perkara yang dia nak, sebenarnya kafarah ni dia melakukan satu kesilapan besar. Maka untuk mengampunkan dosa ni dia kena buat melalui sedekah. Melalui sedekah ataupun puasa ataupun yang seumpama dengannya. Jadi 3 perkara lah kan. Nanti kita tengok sebab kafarah ni yang ada antara 3 perkara. Qada, fidyah, kafarah ni lah yang paling panggil besar sikit lah. Okay. So, ma yajibu ala man afsada saum, maksudnya menghapuskan menembuskan puasa ni ialah ma yajibu ala man afsada saum, wajib kepada mereka yang merosakkan puasa. Iaitu yang mana dia merosakkan puasa sebab apa? Ada sebab. Bukan semua yang merosakkan puasa macam kata dia puasa, dia buka puasa minum air ataupun dia korek dia buat satu benda yang membatalkan puasa, bukan. Tapi khas saja iaitu Ramadan ni dah jabran li ismihi, kan. Maksud apa dia Ustaz Azimah tu? Dengan dia melakukan jima'. Dijima' ya. Jabran li ismihi, dengan bersama isteri sebagai hukuman kesalahannya. Ni saya bagi tahu dah ni ada 3 hambali ni. 3 hambali dah faham sangat dah asal ni. Okey? Boleh faham. Yang ni sebab kafarah ni sebab dia bersetubuh dengan isterinya pada bulan Ramadan.
Kejap lagi ada apa dia yang patutnya dia buat. Kalau dia buat kesalahan macam ni, apa yang dia buat? Dah habis masa dah kau tu Rocing. Okey kat sini saya cepat sikit bacakan. Saya baca tu Okey, auzubillahi minasyaitonirrajim. Okey, semua yang ada dalam ni kita perlu pada dalil okey. Dalil kita tengok puasa ni ayyam ma'dudat. Hari berapa hari saja puasa ni. Faman kana minkum maridan, siapa kamu ni marid. Apa makna marid tu? Marid, apa marid tu? Ana maridun. Saya marid. Apa makna marid? Sakit. Bagus, sakit. Maridun, sakit. Saya maridah, jururawat. Maridun, sakit. Au ala safarin, ataupun dia sakit ataupun dia dalam musafir, fa'iddatun min ayamin ukhar, maka kena ganti pada hari lain. Wa alal ladzina yutiquna, ada mereka yang mampunya, fidyatun, ya fidyah, ta'amu miskin, makan pada orang miskin. Faman tatawwa khairan, siapa yang boleh memberi memberi kelebihan daripada itu, mana dia nak lebih daripada itu, khairan, baik. Fa huwa khairul lahu, maka baik bagi dia. Wa antasumu, maka kamu, kalau sekiranya kamu berpuasa, khairul lakum, lebih baik bagi kamu. In kuntum ta'lamun, sekiranya kamu tahu kelebihan berpuasa tu, kamu akan berpuasa lah. Okay, Ustazah Azimah. Okay, tadi kata bulan puasa, ayat yang selalu orang baca ayat surah Al-Baqarah ayat 183. 183 itulah kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. 143, 144, 145 tu ayat-ayat yang berkaitan dengan puasa bulan Ramadan. Okey, Ustazah. Dan Ustaz dalil tu? Ustaz dah baca dalil dah? Yang kalau hadis ni alal ladzina yutiquna fidyatun ta'amu miskini, maknanya kata ayat ni masuk tak, tapi ayat ni tak masuk, tapi ayat ni masih lagi digunakan untuk orang-orang yang tak mampu untuk berpuasa, maka dia kena bayar apa panggil syekh kabir, orang tua yang tak mampu untuk berpuasa. Dia dah tua, tak sakit apa tapi dah tua, tak mampu dah. Nak qada tak boleh dah. Mana boleh qada lagi, bila lagi dah, dia pun dah umur dah lanjut dah. Maka dia bayar fidyah lah. Kalau sebulan dibayar sebab dia tak puasa dah. Duduk atas tikar, duduk atas rumah, tak boleh apa-apa, maka dia masih fidyah lah. Okay, kita pergi kepada hadis. Cepat sikit lah, kita nak habiskan. Nanti kita ada discussion lagi kan. Okey, Ustaz boleh masuk hadis Ustaz? Hadis. Okay. Ustaz nak baca ke hadis tu? Ini saya buat huraian, tak apa, buat panggil cerita je. Okay. Okay. Hadis muka surat 48-88 ni. Okay. Dia Nabi Muhammad sentiasa berada dengan sahabat-sahabat dia. Dia kata dia duduk tiba-tiba datang seorang lelaki, dia kata, "Hatu, teruk dah, nahaslah aku dah celaka lah, aku dah macam teruk dah aku pada aku ni." Apakah dia kata, Rasulullah tanya, "Kenapa?" "Aku telah terbabas dengan isteri. Aku berpuasa, isteri dia, aku belum berpuasa. Macam mana aku nak buat?" Dia panik. Maka Rasulullah kata, ni hukumnya. Rasulullah kata, "Hal tajidu rakabatan ta'kiluha." Kamu ada seorang hamba tak, kamu kena membebaskan hamba ni. Hukuman. Dia kata, Rasulullah tanya, "Boleh tak kamu berpuasa 2 bulan berturut-turut 60 hari?" 60 hari itu tak boleh berhenti. 60 hari, mana daripada 1 hari sampai hari pertama sampai continuously, tak boleh
berhenti-berhenti. Berat tu. Saya kata, aku tak mampu. Maka Rasulullah kata, kamu ada makanan tak untuk kamu sedekahkan kepada 60 orang miskin? Dia kata, tak. Aku tak ada juga, mampu juga. Tiba-tiba datang seseorang tu berumur banyak kepada Rasulullah SAW. Banyaklah. Maka Rasulullah tanya, tu dia kata, kamu ambillah buah kurma ni, buah makanan ni, kamu pergi sedekah ke orang lain. Kamu pergi sedekah ke orang lain, 60 orang miskin. Ya Rasulullah, kat bandar ni, tak ada orang yang miskin pada aku. Aku yang paling miskin. Macam mana aku nak bagi ke orang? Aku yang paling miskin. Maka Rasulullah kata, Rasulullah dalam keadaan itu, aku yang paling miskin sekali. Maka Rasulullah ketawa sedikit. Maka Rasulullah kata, kalau macam itu, ambillah buah kurma ni, kau makan kat keluarga kau je lah. Sebab macam mana kalau nak pergi sedekah ke orang, kamu pun. Maknanya, kamu lagi berhajat kepada buah kurma tu orang lain. Maknanya, macam tu, ambil lah. Maknanya, ada dalam hadis ni ada satu, merdekakan hamba, dua puasa, tiga memberi makanan kepada orang miskin sebanyak 60 orang. Itu maknanya yang diceritakan dalam hadis ini, maka jadilah hukum kafaratul qaum. Ini berdasarkan hadis ini. Maknanya bukan kata makan sedekah, apa, bukan fiqh memang fiqh tu mengambil daripada okey. Okey, Ustazah Azimah. Okey, respon pelajar, beri cakap sikit. Pelajar tu. Ya. Faham, alhamdulillah. Apa yang tak? Alhamdulillah, Ustaz. Alhamdulillah. Itu, Ustaz. Ustaz sihat. Ada ini kafarah ni anak mana tu? Aku tak tengok dalam kamu boleh tengok ke dalam laman web Aisyah mana ni? Apa daripada Jabatan Mufti Wilayah. Mufti Wilayah tu bayaran kafarah ni dibagi makan orang miskin sampai dia kenyang. Dalam Jawi, agama Islam wilayah ni, dia letakkan sebanyak RM10 seorang. Mana kalau 60 orang, seorang RM10, maka dia kena bayar 60 orang. Kalau dia tak mampu 60 orang, macam mana? Ataupun ada setengah dapat macam membayarnya RM10 seorang, untuk 10 orang jadi 100. Kat sini Ustazah Azimah ada masuk kat sini, Ustazah Azimah. Yang diharuskan meninggalkan puasa Ramadan dan wajib menggantikan mengikut kategori seperti yang di dalam pelajaran ikut. Wajib qada sahaja, wajib bayar fidyah. Jarak jauh. Mana apa dah jarak jauh? Dia kena qada saja. Mana dia boleh sebab dia ada dalam peruntukan dia tak puasa.
orang yang terlalu sakit. Sakit biasa. Sakit yang macam bahaya. Wanita hamil atau menyusukan anak yang tidak berpuasa kerana kedua-duanya bimbang tentang kesihatan dirinya serta anaknya. Perempuan yang datang haid, dia boleh tak puasa dia, tapi dia kena qada balik. Sahaja. Pesakit yang tiada harapan untuk sembuh. Jadi dia ada memang sakit yang terlantar di hospital, terlantar di rumah yang tidak macam yang ada harapan sembuh, tapi macam penyakit itu dah lama, dah bertahun-tahun sebagainya. Orang tua yang tidak mampu berpuasa. Orang tua yang tidak mampu berpuasa. Macam mana dia nak berpuasa, dia kesihatan dia tak mampu. Yang meninggal dunia yang belum sempat qada puasa. Yang meninggal tapi tidak sempat meninggal, tapi dia tak sempat, maka dia waris tu kena ganti bayar fidyah si mati tu. Okey. Senyap ni? Tak ni. Berjalan. Dah 44 orang. Suara perempuan aurat Ustaz. Oh, tak apa, untuk pembelajaran tak apa. Kalau yang aurat yang macam bolehnya ni nak untuk tujuan belajar tak apa. Tapi terpaksa kan. Azimah. Okey. Hello. Ya Ustaz. Ya, ya. Nampak ke presentation saya up tu? Wajib dan qada dan membayar fidyah dia. Orang tadi sikit. Dah. Orang yang belum menggantikan. Okey, sikit lagi. Wanita hamil dan menyusukan anak yang tidak berpuasa kerana bimbang. Yang kedua ni orang yang belum menggantikan puasa Ramadan sedangkan Ramadan yang baru telah tiba. Ini dia kena bayar fidyah, kan? Qada dan bayar fidyah. Wanita yang hamil dia kena ganti puasa, dia kena apa panggil? Bayar fidyah. Mana fidyah tadi apa ringgit? RM3 lebih, RM4 lah. Kalau dia tak puasa 10 hari, RM40 bayar kepada siapa? Pada orang miskin. Jangan bayar kepada anak yatim. Anak yatim tak boleh. Kan anak yatim tu yang miskin lah. Okey, wajib qada dan membayar kifarah. Ni wajib bayar kifarah. Iaitu orang yang bersetubuh dengan sengaja pada waktu siang di bulan Ramadan. Waktu siang di bulan Ramadan. Jika atasnya membayar kifarah beserta ganti puasa dan segera bertaubat. Segera bertaubat. Tetapi selain daripada bersetubuh dengan isteri dia ni, dia tak bayar kifarah. Contohnya dia buat benda-benda lain tapi bukan melibatkan bersetubuh. Bukan berkaitan bersetubuh, tapi dia tak bayar kafarat. Dia kena ganti dan berdosa je. Kan? Faham tak? Selain daripada tu maknanya adalah perbuatan-perbuatan yang kita kata yang tak elok tu, maknanya tapi bukan bersetubuh. Ganti dan bukan tak payah bayar kifarah. Tapi yang dua-dua kena dua-dua. Hadis
Hadis tadi yang lelaki je pergi tanya kan, sebab lelaki pergi tanya. Tapi kalau kat sini lelaki dan perempuan sama-sama kena. Tengok kenapa rumah tu puasa je 2 bulan. Kita puasa je 2 bulan. Okey, Ustazah Azimah. Okey, masuk latihan tu Ustaz. Dah habis dah 4 tu kan? Okey. Golongan awak kena kalau buat nanti nota tu yang saya up tu yang warna hijau tu nanti saya letak dalam GC, awak salin dalam buku latihan awak. Okey? Tu manfaat untuk awak. Awak kena tahu golongan mana yang kena qada puasa, golongan mana yang kena bayar fidyah, golongan mana yang kena qada dengan bayar fidyah. Kena tahu. Golongan mana yang kena qada lepas tu bayar kafarah. Kan Ustaz? Untuk ni awak lah nanti. Okey, yang kafarah tu saya nak tanya. Kena qada dan bayar kafarah tu apa dia? Isteri dia saja ke ataupun suami je ataupun dua-dua? Siapa tahu? Dua-dua Haikal kata. Bukan suami saja kan Ustaz? Ya. Pasal kafarah tu kena tahu Dua-dua kena qada dan bayar kafarah. Okey, lepas tu sambung yang mana Ustaz? Latihan ke? Sekarang dah 3.40. Nanti saya present sikit yang saya punya sikit. Yang saya baca sikit ya. Okey. Yang saya buat dalam bentuk. Boleh Ustaz baca yang Ustaz tu? Untuk makluman murid-murid. Maksud nampak tak? Tak ada. Ustaz ada nak tunjuk ke tu? Nampak tak? Kamu semua nampak tak? Nampak apa Ustaz? Sekejap nampak Ustaz, nampak? Okey, baru keluar Ustaz, baru keluar. Nampak. Okey, ini ringkas dalam bahasa Melayu lah. Tadi kita dah belajar dalam bahasa Arab. Sekarang ni bahasa Melayu lah. Okey, tadi bahasa kita tahu kisah Rasulullah bertemu dengan 3 tadi yang mengadu tentang kisah dia yang Boleh zoom dia ada wajib qada, wajib fidyah, wajib qada dan fidyah, wajib qada dan kafarah. Ini yang melibatkan puasa lah qada. Tak boleh kalau no qada. Okey, fidyah ialah denda ke atas yang telah meninggalkan puasa tertentu ataupun zoom Ustaz boleh zoom sikit Ustaz, ada pelajar tak jelas. Ustaz zoom sikit. Nampak kecil tu. Nampak kecil Okey, nampak dah. Okey, kamu semua nampak tak? Okey. Hukum fidyah ni denda. Okey, dia melibatkan bulan Ramadan saja. Ya, boleh. Okey, hukum fidyah, hukum Guna laptop tak boleh zoom. fidyah ialah denda. Hukum fidyah adalah wajib disempurnakan mengikut bilangan hari yang ditinggalkan. Ia juga menjadi satu
tanggungan hutang kepada Allah sekiranya dia tidak dilaksanakan. Macam contohnya puasa tahun ni sampai tahun ni 2020 1441 sampai puasa tahun depan pula bulan 4 kita katakan dia tak ganti lagi pula. Lepas tu dia tak ganti lagi, tak ganti. Maknanya dia masih dianggap hutang. Jadi kalau maknanya bahayalah kalau dia tak tahu ganti tu. Macam contohnya orang perempuan dia kebanyakannya kena apa panggil datang haid. Tapi tak digantikan, abai saja ataupun dia bersalin. Bersalin anak 30 hari. Tahun depan pula tapi dah dapat anak baru pula. Jadi dah sebulan 30 hari dia tak ganti. Dia kadar bayar fidyah berubah mengikut harga yang ditetapkan oleh pemerintah di suatu tempat. Pengiraan kadar fidyah berdasarkan kadar harga beras makan nasi penduduk. Kadar bayar fidyah adalah sebanyak RM4. Yang saya cakap ada kan. Kadar ini berdasarkan kepada nilai gantang beras iaitu sebanyak RM3 dan RM1 tambah bagi-bagi langkah berjaga-jaga sebab dalam kos tu tak menentukan. Ini terpulang kepada negeri masing-masing kan, macam Azimah cakap. Akan menunaikan puasa wajib tidak mempunyai harapan untuk sembuh atau golongan yang tua yang tidak mampu berpuasa atau kedua-duanya sekali, fidyah dikenakan yang sama. Okey, wanita hamil yang tidak dana bimbang keselamatan bayi dan kandungan. Okey, wanita hamil yang tidak berpuasa kerana bimbang keselamatan dan kesihatan dirinya. Tadi sama ya. Okey, ibu yang menyusukan anak. Okey, dan telah meninggal dunia. Fidyah ini meninggal dunia bagi orang yang telah meninggal dunia boleh dilakukan oleh waris-warisnya jika bilangan hari tidak berpuasa diketahui sebelum pembahagian pusaka dibuat. Sebelum lagi pusaka pun kena ganti ni berapa ni. Kalau kata dia ada 3 tahun tak berpuasa, jadi 30 tahun 50 hari ganti dengan RM4 ataupun RM5, banyak mana dia kena bayar fidyah untuk arwah si mati sebelum daripada nak bagi harta pusaka. Melambatkan ganti puasa qada, mereka yang melambatkan ganti puasa sehingga telah melangkah tahun yang berikutnya dikenakan denda membayar fidyah dan juga wajib menggantinya. Tapi gantinya sekali saja. Gantinya sekali saja. Bukan kata ganti qada tu kena banyak kali tak. Puasa sehari je lah walaupun beberapa tahun. Puasa yang ditinggalkan, bayaran fidyah akan berganda mengikut jumlah tahun-tahun yang ditinggalkan. Maksud perbuatan yang boleh menghempuskan dosa yang berupa membebaskan hamba bersedekah ataupun puasa dengan syarat-syarat tertentu. Ia juga satu penampal kesucian yang dilakukan oleh manusia dalam tindakannya. Jenis kafarah ni banyak. Surah hamba mukmin puasa di bulan 2 bulan berturut-turut ataupun wajib memberi makanan 10 orang fakir miskin sekiranya tidak mampu berpuasa 2 bulan berturut-turut. Kadar kafarah ialah RM10 kali dengan 60, jadi 1,000. Kafarah kerana membatalkan puasa. Okey, itu saja. Okey, ada student tanya tu Ustaz, kalau tak ingat berapa hari 3 macam mana? Okey, kena ambil lebih lah sikit lah. Mau panggil ambil ihtiyat kita panggil kan. Kita agak-agak kalau awak lupa hari, awak kena ingat betul-betul. Awak rasa berapa? Awak agak-agak. Awak rasa berapa? Okey, awak ingat 3 hari. Okey, 3 hari. Ya ke 3 hari? Okey, awak kena ambil lebih. Awak kena ganti ataupun bayar fidyah. Awak kena qada 4 hari. Awak kena ambil lebih. Takkan awak tak ingat langsung kan? Mesti ingat tapi sama-sama. Betul tak? Macam tu. Okey? Okey, clear? Jelas? Lagi soalan. Soalan. Sekarang ni soalan sebelum kita nak jawab latihan kan Ustaz? Latihan tu
senang je. Ini program Tanyalah Ustaz dan Ustazah. Ustazah ni pun Mbak Feka ni. Okey, kamu kena tahu, Feka ni tiap-tiap tahun kita akan tempuhi kan. Sebab pertama orang kata tiap-tiap tahun tanya. Tahun ni tanya, korek hidung batal puasa tak? Tahun lepas pun tanya juga, korek hidung batal puasa tak? Macam tak habis-habis. Rakam ni kita kena belajar ni, kena ingat benda Ya, ni. kita kena belajar konsisten kita. Okey Ustaz, ada student tanya tu Ustaz. Okey, Zarif latihan kalau kelas 3 Hambali tu dah buat dah. 3 Maliki tolong buat ni latihan ni. Kejap lagi ada yang latihan dalam buku teks, bukan latihan Ihsan. Yang ada dalam buku teks tu. Okey Ustaz, Ahmad Aika ada tanya tu, apa hukum kalau tak bayar fidyah? Oh. Salah kan? Sebab dia nak hapuskan daripada dosa yang dia lakukan tu, maknanya dia tak mengikut syarat ni. Tapi dia kena bertaubatlah kalau dia tak mampu. Mungkin dia tak bayar fidyah juga, tapi dia kena bertaubatlah. Bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu adalah hutang kita dengan Allah. Takut tak? Macam tu, kalau kita ada hutang orang mesti kita nak bayar. Dengan Allah lagilah kita kena, lagilah kena bayar. Hutang kita dengan Allah. Berdosa lah. Kalau awak tak lepaskan diri awak daripada tu. Sebab tu adalah hutang awak dengan Allah. Tu. Berdosa lah kalau kita tak bayar fidyah. Dia kata wa antasumu, lebih baik kamu berpuasa kan, daripada sebab macam tak berpuasa tu tanpa uzur yang tiba-tiba rasa penat sikit, sakit, tak puasa. Okey Ustaz, ada lagi student tanya tu. Kemudian, Boleh ke perempuan puasa 6 sekalikan dengan puasa qada ketika haid? ini soalan famous. Ya, betul. Hukum kalau puasa ada pelbagai pendapat kan. Ada pendapat kata kalau ada masa lebih baik, ada setengah kata boleh, ada setengah pendapat kata tak boleh sebab qada ni lain, sunat lain. Ni kena kan. Sebab yang ni tapi saya banyak dengar katanya boleh. Tapi lebih baik dia qada. Ada setengah pendapat kata lebih baik dia puasa 6 dulu sebab puasa 6 ni bulan Syawal saja. Bulan Syawal saja dia puasa, nak ambil pahala ni. Selepas tu habis 6 hari tu dia terus kepada qada lalu terus. Pun ada pendapat yang kata macam tu. Ada pendapat kata boleh disekalikan dia qada dengan sunat sekali. Betul tu. Boleh sekalikan. Boleh sekalikan kalau macam kita tak mampu dia memang. Tapi kalau dia macam tu, kalau dia qada dengan sunat sekali, maka dia akan dapat pahala qada, boleh qada lah, tapi pahala sunat mungkin tak dapat kot. Kalau setengah pendapat ulama kata macam itulah. Tapi qada ni dia gantilah. Tapi sayanglah kalau kita nak pahala puasa 6 hari, hari itu sama dengan sama ada 2 bulan kan. Tapi kita maknanya puasa ni, kita puasa Ramadan 30 hari. 30 hari, 1 hari sama dengan 10 jadi 300 hari kan. Maka bila kita puasa 6 tu jadi 360 lah. Macam itulah. Sebab tu kiraan, ada setengah orang dapat kiraan bagaimana orang puasa 6 tu dikira puasa setahun. Ingat syarat orang tu puasa bulan Ramadan kan. Ada orang tu, tak ada orang bulan Ramadan dia tak puasa, tapi puasa 6 dia puasa. Tak berlaku, jarang lah. Tak ada kot.
Ramadan dia tak puasa, tapi puasa 6 dia nak puasa. Itu terbalik kan. Dia banyak pendapat yang ni awak, tapi kalau awak nak sekalikan pun boleh. Senang. Dia banyak pendapat. Okey pelajar Zazimah, kita nak pergi mana pula ni? Okey, latihan Ustaz. Okey, pergi latihan. Muka surat 92. Ustaz ada lagi ni, Haikal tanya. Mhm. Okey, Ustaz, apa hukum kalau sapu lotion kat kulit ketika puasa? Ada yang kata haram sebab lotion tu masuk rongga-rongga kulit. Macam mana pendapat Ustaz? Oh, boleh, tak apa. Lagi orang injek dalam badan pun boleh. Kan? Tak ada masalah lotion boleh pakai. Tapi kalau masuk dalam mata tak boleh. Nah, Masuk dalam mata macam korek hidung tak boleh korek hidung. Jangan tanya Ustaz ataupun korek kata. depan-depan ya, dia tak, jangan masuk dalam rongga saja kan. Macam cakap korek ni maknanya cucu-cucunya tu tak ada masalah. Korek tepi hidung tak apa, jangan masuk ke dalam lubang hidung tu. Sebab dia tidak mendatangkan apa-apa pun kan. Macam juga mata kan. Mata, telinga tu, korek telinga macam mana korek telinga? Korek depan-depan tepi-tepi tu je lah kan. Ustaz ada lagi ni Haikal, hikmahnya tak payah ganti puasa bila dah mati. Kita kena ni ada tadi dalam Ustaz dah bagi tahu, saya dah bagi tahu dah. Yang mana? Ada takut dia orang tak tahu pasal contoh Ustaz, kalau orang tu dah mati, maksudnya kita kena qada kan Ustaz untuk dia. Sebab semasa dia hidup, dia tak sempat nak qada. Tak sempat kita bayar fidyah. Kita kena bayar. Kita bayar fidyah kepada orang yang tidak berpuasa disebabkan dia uzur lah. Tapi kalau dia biasa-biasa, dia tak puasa, dia macam tak ada uzur, dia saja tak puasa je, dia kena fidyah kat dia. Dia tak masuk dalam syarat-syarat orang yang perlu melayakan fidyah kan. Orang musafir, orang sakit, orang yang haid dan sebagainya. Kalau orang yang kata perempuan tu dia haid kan, ada 20 hari, 30 hari, kita tahu dah apa perempuan ni tak bayar, tak ganti, kita bayar fidyah untuk dia. Okey Ustaz, ada lagi soalan ni. Ada mazhab mengatakan kita still boleh makan ketika azan subuh. Okey. Okey. Bila Hanya berhenti makan ketika habis azan tu. Kalau untuk berbuka, kita kena makan lepas azan maghrib. Apa hukum kita yang duduk di negara bermazhab Syafi'i untuk ikut pendapat mazhab tu? Boleh. Boleh. Mula buka puasa ni bila masuk waktu saja, dia kata bukan syarat kata boleh buka puasa bila azan, tak, dia masuk waktu maghrib kan, masuk waktu maghrib bukan masuk azan. Sama juga waktu subuh, tak seperti yang nak azan. Bila kata masuk waktu subuh aja pukul 5.40 kan, maka haramlah kita makan. Azan tu hanya simbol kepada mengikut pada waktu yang habis tu je. Dan kalau imsak kita boleh lagi makan. Imsak tu maknanya waktu berjaga-jaga. Waktu yang kita dah get ready semua siap. Kita kena ada imsak juga. Tapi kalaulah dia terlepas waktu imsak tu, dia makin dia tak sempat, dia boleh makan lagi kalau dia bau betul jaga atau betul lambat ke. Waktu imsak tu dalam 10-15 minit macam tu kan. Dia boleh lagi. Dan atau waktu
subuh dengan imsak lebih kurang 15 minit ataupun 10 minit. 15 minit sebenarnya. Okey. Okey, jelas Ada lagi nak tanya tak? Tanya. Mungkin sekarang ni awak macam saya rasa awak dah macam guna dah benda-benda ni. Nanti awak boleh tegur siapa-siapa saudara awak ke. Ni ilmu sebab awak dah tahu. Jadi awak boleh share dengan orang lain. Apa yang awak belajar. Qadha, kafarah, fidyah. Nanti orang tanya apa tu maksud fidyah. Tak tahu nak jawab. Jadi sekarang ni dah boleh jawab dah. Apa tu qadha, fidyah. Jangan keliru. Paling tidak pun kita ada ilmu asas sikit kan. Tak ada asas. Tak Ada apa. Asalkan awak tahu yang asas. Siapa yang kena qadha, siapa yang kena fidyah. Awak kena ingat semua tu. Bukan awak belajar dekat sekolah menengah ni je. Kalau kat universiti pun awak nak ambil course lagi detail benda-benda ni awak akan belajar lagi dengan lebih detail. Dan kalau boleh ada buku-buku teks, buku-buku dalam bahasa Melayu apa panggil, beli dan pelajari tanya sebab kita dah ada asas, kita dah tahu, kita dah pernah dengar fidyah, kita pernah kafarah, kita pernah dengar kalimah-kalimah ni. Bila kita pergi jumpa di tempat lain pula, kita akan rasa lebih ingat, kita akan lebih mantap lagi pengetahuan kita. Apatah lagi kita pergi dengar ceramah tentang benda-benda macam ni, mana kita bukan kali pertama kita dengar, kita dah dengar banyak kali dah, maka kita akan lebih tersimpan ilmu kita tu. Ya, betul Ustaz. Okey, ada lagi student tanya, kita boleh puasa ikut mazhab negara lain ke atau kalau tak ikut mazhab negara kita? Kalau tak ikut mazhab macam negara kita. Mazhab apa dia puasa tu? Kalau boleh mazhab-mazhab ni contoh kita duduk dekat Malaysia. Jadi kita kena puasa masa Ramadan lah. Macam tu lah. Ke maksud awak macam mana? Okey, cakap tak apa tanya. Tanya-tanya je. Tanya, jangan tanya. Seorang satu soalan. Dah habis dah tajuk ni. Cuma kita nak masuk kepada latihan pula. Saya tunjuk latihan awak. Okey, sekejap Okey, ni latihan awak. Awak boleh tengok dalam buku latihan. Awak boleh buat latihan ni. Ni dia nak fidyah, qadha, kafarah. Ni takrif dia. Apa dia fidyah, apa dia qadha, apa dia kafarah. Okey, siapa yang wajib kena fidyah? Siapa yang wajib kena qadha? Boleh tulis dalam kolom tu. Okey, ni ada lagi yang kat bawah ni awak kena buat juga. Arif al-fidyah lughatan wa istilahan. Yang tu ada dalam buku teks muka surat yang nombor 1 ni, muka surat 87. Okey, mal muradu bi kafarah as-saumi. Ni ada dalam muka surat 87. Okay. Ni nombor 3, ma yajibu alaihi al-qada' ma'al fidyah. Ni ada dalam muka surat 89. Rabi' uzkur syuruti man yajibu alaihi kafarah as-saumi. Ni ada dalam muka surat 90. Okey, yang last sekali. Al-Khamis, ratib kafarah as-saumi tartiban sahihan. Ni ada dalam muka surat 91.
Okey. Nampak tak? Okey, tengok yang ni. Okey. Okey, tengok latihan ni. Taqayya Hamid fil hafilah nahara Ramadan. Yang ni apa dia? Apa yang wajib dia selesaikan dalam masalah ni? Kena taubat ke, kena qada ke, kena fidyah ke, kena kafarah? Maksud dia muntah. Hamid muntah dalam bas pada siang Ramadan. Kan Ustaz kan? Ha. Apa dia? Kena taubat ke, kena qada ke, fidyah ke, kafarah? Macam mana jawab? Jawab. Muntah Hamid muntah di dalam bas ketika siang hari. Taubat ke, qada ke, fidyah ke, kafarah? Tanda right. Aftarat Zainab al-hamil fi nahar Ramadan bisababi dha. Zainab berbuka puasa, Zainab ni hamil pada siang Ramadan dengan sebab dia lemah. Apa ni? Kenapa? Kena qada dah. Di sini kena qada dan kena fidyah tak? Ataupun dua-dua sekali. Yang mana? Qada ke fidyah? Sebab yang ni dia ada dua kan Ustaz. Maksudnya kalau fikirkan anaknya, yang ni dia fikirkan anak dia ke ataupun dia seorang? Dia lemah je ni kan. Yang ni maka yang ni kena bayar, kena qada saja kan? Ya. Ini kena qada fidyah kan? Qada fidyah kan? Dan fidyah. Betul kan? Ya. Ya. Okey, arda'at Aminah waladuha khaufan min qillatil laban. Susu anaknya takut kekurangan susu. Kena taubat ke, kena qada ke, kena fidyah ke, kena kafarah? Okey. Yang ni Yang ni kena qada saja kan? Betul tak? ya Ustaz. Okey, yang ni jama' rajulu imra'atuhu nahar Ramadan fi safar. Dia bersetubuh dengan isteri dia tengah hari waktu dia musafir. Apa tu? Kena taubat ke, qada ke, ataupun dua-dua sekali ke? Boleh tanda. Qada dengan kafarah. Okey, tanda. Maknanya nafis safar ini dia tak puasa ni. Dia tak puasa. Dia tak berpuasa sebab dia musafir. Maka kat sini dia kena qada sajalah. Kan? Sebab dia tak berpuasa sebab dia musafir. Bukan berbelit-belit. PK ni kena banyak faham. Kena banyak faham, kena tengok banyak sumber. Maknanya seseorang itu, ulama' nak letakkan satu hukum tu bukan yang senang. Kita yang belajar ni pun nak tengok bagaimana ulama' buat hukum pun susah. Sebab tu banyak kita kena belajar agama ni. Walaupun kita tak nak bidang agama, kita kena baik tahu tentang hukumnya. Baik, kita tak ditipu oleh orang lain lah. Orang kata ini halal ke haram ke, kita dengar je. Kadang-kadang kita salah. Ini musafir ni, dia musafir. Dia dalam keadaan musafir, dia bersetubuh dengan isteri dia. Dia kena qada. Dia tak payah kafarah sebab dia bukan puasa. Dia syarat dia kena berpuasa. Dia tidak ada. Ni dia tak berpuasa ni sebab dia pergi bulan Ramadan lah. Kalau dia puasa, barulah dia kena qada, dia kena kafarah, dia kena taubat. Musafir ni, awak kena maksudnya tahu dengan pelbagai soalan tu.
Kita pelbagai masalah tu. Masalah ni banyak tau, bukan masalah. Ni masalah-masalah lah ni. Al-masail, masalah-masalah. Okey, last sekali. Taraka Saleh saum Ramadan bisabab marda adda ila mautihi. Saleh meninggalkan puasa Ramadan dengan sebab dia sakit yang membawa kepada mati itu. sakit Maka di sini dia kena bawa kepada kematian. kena bayar fidyah lah kan? Kena bayar fidyah. Bayar fidyah. Dia tak payah ganti, tak payah qada. Ya. Bayar fidyah saja. Mana waris lah kena bayar fidyahnya, dia nak bayar fidyah macam mana lagi lah. Okey, buat sampai sini je dulu. Buat sampai sini. Maknanya muka surat 92 sampai soalan 6 lah. Soalan 1, 2, 3, 4, 5, 6 lah. Sampai 6 je. Okay. Okey? Ada lagi ke tu student? Kata pelajar-pelajar mesti juga apa panggil, membaca buku-buku agama tentang hukum fiqh ni, kena tanam minat. Hukum fiqh ni, bagi kata taklah saya bukan nak jadi kita bukan nak jadi orang-orang alim tidak, tapi benda ni fardu ain untuk kita tahu. Apatah lagi bab zakat, bab fidyah, bab mahram kan, bab atau pusaka. Ini benda-benda macam ni kita kena tahu asas-asas secara ringkas, asas-asas. Nak berdetail tu mungkin Ustazah Azimah belajar kat universiti, kat USIMA tu Ustazah Azimah kata pendetailan penerusan di peringkat universiti, tapi di peringkat peringkat asas sebagai seorang kita kena tahu benda-benda yang apa panggil asas-asas agama ini. Ya, betul. Tak semestinya kita nak jadi ustaz baru kita kena belajar agama. Tidak Walaupun awak kerja ikutlah kerja apa pun, accountant ke, kerja cikgu yang mengajar akademik ke, kerja polis ke, askar ke, kerja apa pun awak kena tahu pasal hukum agama. Macam tu. Okey? Kena belajar. Sekarang pukul 4. Dah 30 orang dah, ada 18 minit dah lebih. Okeylah. Okey, jangan lupa buat latihan tu ya. Kalau tak faham boleh PM direct message saya dengan